Sadik, korang dah tengok video cadangan dia dalam parlimen semalam? Pada masa yang akan datang, jikalau ada kes DNAA yang perlu dibuat selepas kes prima facie ditubuhkan, cadangan MUA adalah untuk kita menginstitusikan supaya kes-kes sebegitu wajib dibicarakan dan dibincangkan dan dibahaskan melalui Parliamentary Select Committee, dan diwajibkan supaya peguam negara dipanggil. Jikalau dua ini jangan tak masuk akal lah. Okey. Dia tak tahu undang-undang lah. Saya nasihatkan simpan sikit tu. Kamu gila nak bawa setiap keputusan peguam negara ke parlimen? Habis apa guna peruntukan dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah? Kita kena ada pemisahan kuasa. Dalam negara ni ada dua sahaja individu yang ada kuasa budi bicara. Yang pertama peguam negara, yang kedua Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan. And you tell me, mana negara dalam dunia ni yang kuasa pendakwaan peguam negara is answerable to the parliament? Tak ada. Sebab apa? Itu kerja gila. Yang ada adalah negara yang pisahkan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Dalam keadaan itu, AG berperanan sebagai penasihat kepada kerajaan dan tidak mempunyai kuasa pendakwaan. Justru AG boleh berada dalam parlimen. Pendakwaan still tak perlu jawab ke parlimen. Dia perlu berkuasa secara bebas. Dia boleh siasat, memulakan, meneruskan atau menghentikan prosiding di mahkamah tanpa perlu kelulusan parlimen. Kamu cadangkan nak bawa semua kes prima facie untuk dibentang dan dibahaskan di parlimen hanya kerana dia ni bersifat selektif, hatinya itu rosak, busuk dan berniat jahat. Hari ini Allah tutup hatinya daripada berfikir secara waras dan membuka kebodohannya sendiri. Pertama, kenapa kamu tak cadangkan dulu ketika kamu berada sebagai menteri dalam kerajaan? 15 pertuduhan jenayah telah pun digugurkan ketika zaman itu. Kedua, mana boleh kes mahkamah dibentang dan dibincangkan di parlimen sebelum diputuskan? Takkan kamu tak faham isu subjudis? Dan takkanlah orang macam kamu ni dan beberapa ahli parlimen lain seperti Langkawi contohnya nak membuat keputusan soal hidup mati seseorang. Dan yang paling mustahil, kau ingat setiap tahun tu ada 1-2 kes prima facie yang diberhentikan. Berlambak, almost every day ada. Macam-macam sebab lah. Ada sebab mangsa sendiri yang menarik kes itu. Ada sebab kesihatan tertuduh. Contohnya dalam satu kes yang mana tertuduh itu menghidapi kanser stage 4. Ada sebab disebabkan perkembangan bukti terbaru kes. Ada sebab representasi yang dikemukakan oleh tertuduh. Dan ada juga sebab perlunya siasatan selanjutnya dijalankan. Macam-macam sebab lah. Takkanlah setiap satu daripada kes ini perlu dibentang dan dibahaskan di parlimen. Orang muda, fikirlah. Ini semestinya akan menafikan hak keadilan tertuduh. Kita tak boleh lihat undang-undangnya dalam konteks kes Datuk Seri Zahid semata-mata. What about you? What if peguam negara buat keputusan untuk lepas dan bebaskan you daripada kes pecah amanah dan rasuah 1 juta lebih itu? Nak bawa ke parlimen juga? What about rakyat Malaysia yang perlu mendapatkan keadilan di mahkamah? Takkanlah kita sentiasa kena menunggu proses di parlimen terlebih dahulu. Sebab itu kita kena berfikir sebelum bercakap. Ini soal keadilan. Dan kau tak payahlah nak tunjuk hero tiba-tiba nak sokong kerajaan pula. Bukankah kau baru je keluar daripada kerajaan ni? Adakah ini satu cubaan untuk selamatkan diri sendiri? Have some pride lah bro. Jadi anak muda yang bermaruah. Kenapa dulu kau tak cadangkan? UMNO dah cadangkan lama dah, sejak 2018 kan kita dah cadangkan supaya kuasa AG dipisahkan. Mana suara kau masa tu? Cukuplah Sadiq, hentikanlah kegilaan ini. Jangan terus memperbodohkan rakyat. Sekali lagi saya nak cabar kamu, tunjukkan dalam 11 alasan pendakwa raya itu yang mana satu salah, yang mana satu tidak kukuh, yang mana satu dalam 11 alasan pendakwa raya yang dibentangkan tempoh hari adalah tidak adil. Tunjukkan pada rakyat. Don't just talk macam burung kakak tua. Tarik balik speaker, tarik balik. Tarik balik dulu tuduhan Maruah Putrajaya jujur balik. Kecoh betul kan? Kecoh kenapa? Punyalah banyak sekali PMX terima kritikan, terima kutukan, terima kejian, terima fitnah, tapi member cool je, relax je.
Tapi sekali PMX cuit, tarik balik speaker, tarik balik. Saya tak duduk kalau tak tarik balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah untuk MP Putrajaya. Kan 5 perkara yang saya nampak. Yang pertamanya, mengata orang sedap. Bila kena kata di orang lain, mulalah mengelabah, meroyak, meracau, tak tentu pasal. Yang kedua, dia minta PMS tarik balik. Bila speaker minta penjelasan daripada Tambun, okey, apa yang mereka buat? Mereka tetap bising, mereka tetap menjerit, mereka tetap meracau. Kenapa? Sebab nak mengelakkan PMS beri penjelasan. Kalau PMS beri penjelasan, maka kita akan lebih tahu apa yang dibuat oleh MP Putrajaya dahulu. Yang ketiga, MP Putrajaya dia punya resilient dia sangat rendah. Tak tahan dengan kritikan, tak tahan dengan cubitan, tak tahan dengan teguran. Terus bercakap tentang soal maruah. Ini soal maruah saya. Tapi ada mengata orang lain, itu bukan melibatkan maruah orang lain. So, nampak kan? Yang keempat, ketika mereka menjerit, melolong, meracau, meroyan itu, kita tengok PMX macam mana? Relax, cool, senyum je. Wan Azizah macam mana? Relax, cool, senyum je. Menandakan apa? Besarnya jiwa kepimpinan. Menandakan apa? Tingginya nilai iman. Menandakan apa? Tingginya daya ketahanan, daya resilient PMX. Dan yang last kali, yang kelima adalah mereka lupa yang meletakkan mereka kat situ rakyat. Mereka lupa bahawa mereka sepatut bercakap tentang soal rakyat, bukannya keluar dewan merajuk kemudian buat press conference yang tidak ada kaitan dengan rakyat. Ini soal rakyat. Mereka ada kat sana kerana rakyat, bukan untuk merajuk-rajuk, bukan untuk meroyat, bukan untuk meracau, bukan untuk speaker. Pembangkang patut lebih belajar sabar cara Anwar Ibrahim. Betul-betul. Wallahu a'lam. Mufid. Assalamualaikum.